Assalamualaikum warahmatullahi. Saya melihat bahawa bajet kali ini, apa saja yang dibentangkan oleh kerajaan ini, sudah tentu tidak boleh lari daripada kerajaan terus meminjam. Itu sebenarnya adalah kata demi kata oleh Johari Ghani, bekas Menteri Kewangan kedua, ketika mengupas bajet 2023, 7 Oktober lalu. Saya melihat bahawa bajet kali ini, apa saja yang dibentangkan oleh kerajaan ini, sudah tentu tidak boleh lari daripada kerajaan terus meminjam. Hakikatnya adalah kita telah meminjam sejak sekian lamanya dan kemuncaknya iaitu pinjam dengan kadar jauh lebih besar adalah tahun 2020, 2021 dan tahun ini 2022. 100 bilion bagi setiap tahun. Tahun-tahun yang dikatakan nak lawan wabak, demam. Inilah penipuan yang nyata, skandal terbesar dalam sejarah Malaysia. Dia akan menunjukkan satu bajet defisit di mana kalau kita tengok pada tahun 2020 dan 2021, kita kena meminjam hampir 100 bilion ringgit. 100 bilion 2020, 2021 dan 2022. Kalau dah suntik wang yang dicetak ratusan bilion ke dalam ekonomi, ini macam sengaja menjemput inflasi. Lepas tu mereka janji nak atasi masalah inflasi yang sebenarnya mereka sendiri undang menerusi wang pinjaman ratusan bilion. Seperti disebut sebentar tadi oleh Johari Ghani, kelihatannya tahun depan 2023 pinjam lagi. Dah puluhan tahun trend yang sama. Kini hutang kerajaan dah cecah 1 trilion pada bulan Jun lepas. Siapa nak bayar? Mereka-mereka ini yang buat hutang mungkin dah tiada 10-20 tahun lagi. Mereka akan tinggalkan dunia ini, tapi mereka juga akan tinggalkan beban hutang yang bertimbun. Nak berhutang tak perlukan idea. Benda senang, tak perlu perah otak. Malaysia perlukan idea-idea baru bagaimana menjana pendapatan, nak wujudkan peluang-peluang baru dan sebagainya. Indonesia contohnya dapat FDI yang jauh lebih tinggi. Pelabur-pelabur datang kerana persekitaran yang kondusif yang diwujudkan oleh Joko Widodo. Contohnya, mereka rancang nak keluarkan kereta elektrik, bahan mentah iaitu logam nikel untuk hasilkan bateri kereta banyak dalam bumi Indonesia dan mereka buat keputusan bijak tak nak ekspor. Walaupun ekspor logam nikel ini dah boleh buat duit, dapat duit. Sebaliknya, Joko Widodo guna ini sebagai umpan agar pelabur datang dan buka industri di bumi Indonesia. Dengan ini, rakyatnya dapat faedah. Jom lihat angka FDI 2022, pelaburan luar di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, kita lihat pada suku kedua, pelaburan luar adalah 17.3 bilion. Manakala di Indonesia, pada suku yang sama, suku yang kedua, pelaburan luar adalah bersamaan dengan 45 bilion. Jelas ini adalah 2 kali ganda daripada Malaysia. Data ini jelas menunjukkan bahawa pelabur-pelabur luar nampaknya lebih yakin dengan ekonomi Indonesia yang sedang pesat berkembang. Mereka hanya melabur jika mereka fikir boleh dapat pulangan, boleh dapat keuntungan yang baik. PRU 15 dah tak lama. Jom kita lihat aspek kewangan bagi calon yang bertanding. Kita puji PKR kerana berani isytihar kewangan ataupun isytihar harta calon-calon mereka. Walaupun nampak tak sempurna cara isytiharnya, kira pun boleh salah. Macam main-main saja isi borang. Kita lihat kepada 2 contoh bakal wakil rakyat. Yang pertamanya Prabakaran dan yang keduanya Amiruddin Sari. Prabakaran adalah bekas ahli Parlimen Batu. Hutang-hutang beliau sekarang ini berjumlah 187,000, iaitu hutang welfare dan personal loan. Sekarang beliau tak bekerja. Mungkin dia harap boleh menang lagi. Bolehlah sambung bayar hutang. Allowance ahli Parlimen 16,000 sebulan. Plus hadir mesyuarat 400 sehari dan sebagainya. Jika kalah pula, bagaimana? Pencen kan ada, harap duit pencen sebagai ahli parlimen, lebih kurang 6,000 sebulan. Bahkan wakil rakyat yang kedua adalah Amiruddin Syari, bekas Menteri Besar Selangor. Jumlah hutang beliau adalah RM1,061,000. Kena lawan habis-habisan nak menang sebab hutang banyak. Kesimpulannya, wakil rakyat kita, aspek kewangan hancur. Berhutang, bukan sedikit pula tu. Tak boleh jadi contoh untuk anak-anak kita, generasi masa depan. Tak sustainable. Macam mana kita nak harapkan mereka-mereka ini gerakkan ekonomi negara secara yang sustainable?
Ekonomi keluarga sendiri hancur. Sekali lagi kita ingatkan, poin di sini adalah berhutang. Lebih besar jawatan, besar hutang. Dah jadi kebiasaan. Mereka ini bukan nak kata dekat Praba dan Amiruddin saja. Yang lain kita tak tahu sebab tak isytihar. Bila menang dan jadi kerajaan, apa perkara pertama bakal mereka buat bila ada masalah kewangan? Berhutanglah. Buat hutang baru, kambus hutang lama. Tak perlu fikir bagaimana nak jana pendapatan. Jana pendapatan ini mungkin pilihan kedua ataupun mungkin yang terakhir. Inilah isu besar Malaysia. Pendapatan tak bertambah. Perbelanjaan pula lebih besar daripada pendapatan yang diperolehi. Bajet defisit namanya. Setiap tahun defisit. Tak sustainable. Inilah hasil apabila wakil rakyat kita mentalitinya berhutang. Yang pastinya adalah ahli politik, mereka ada ilmu. Boleh bertukar jadi kaya lepas menang. Jadi menteri dan sebagainya. Negara pula saban tahun tambah hutang. Yang mereka tahu orang politik janji. Kalau menang kita beri cuti. Tahukah mereka kita dah bercuti 187 hari. Setengah tahun ketika lockdown. Negara perlukan rakyatnya bekerja kuat ketika ini. Nak naikkan produktiviti. Bukan nak tambah cuti. Negara sedang hadapi krisis hutang. Pinjaman baharu beratus bilion. Hutang kerajaan lebih 1 trilion yang perlu dibayar. Dan mereka nak suruh rakyat bercuti. Inilah kedangkalan luar biasa ahli politik, ahli parlimen yang masuk gaji tak pernah miss. Dikala rakyat menderita, peniaga-peniaga tutup kedai. Thailand, Vietnam and many more yang dalam ASEAN ini. Dia orang semua positif. Tapi kita masih negatif bila kita ambil 2020 dengan 2021 combine, kita masih negatif. Now the reason because polisi kita, waktu kita berdepan dengan pandemik ni, tak konsisten. Kejap kita buka, kejap kita tutup. Kejap kita buka, kejap kita tutup. Polisi ketika berdepan dengan pandemik, buka tutup, itulah yang mereka tahu. Inilah punca kepada krisis hutang yang kita hadapi sekarang ini. Negara dibiarkan dipandu oleh KKM yang hanya fikir nak keluar belanja besar berbilion beli suntikan. Mereka ini, KJ, Nur Hisham, tak faham implikasi penutupan ekonomi terhadap kewangan negara dan kesejahteraan rakyat walaupun mereka guna app yang namanya MySejahtera. Jadi sudah tentu tak boleh lagi daripada hutang. So isu dia sekarang ni bagaimana kita nak address isu ni pada masa akan datang. Justru saya fikir berbeza dengan Johari Ghani, kita kena address isu hutang ini sekarang. Masa kempen ini dah patut mula, bukan tangguh masa akan datang. Tanya calon-calon yang bertanding. 300 bilion hutang baru ditambah ni dalam 3 tahun ini bukan isu biasa-biasa yang sampai kepada rakyat sedikit sahaja. Ini skandal hutang terbesar, salah guna kuasa dan salah guna mandat yang diberikan oleh rakyat. Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi